Semuanya itu membinasakan. Kata Imam Ghazali, dia cakap keras sikit lah. Dia kata kalau belajar setakat yang luar saja, dia kata benda tu membinasakan. Kan ada orang semayang pun dimasukkan ke dalam neraka. Kan kita biasa dengar. Sebab apa? Permainan hati dia tak betul lah tu. Semayang memang semayang lah. Mensia-siakan kewajipan tadi serta mementingkan amal zahiriah, amal luaran, samalah hanya dengan melakukan perbuatan menggosok badan zahir ketika menderita penyakit kudis dan bisul, dan melupakan mengeluarkan benda penyakit daripada tubuh dengan bekam dan cuci perut. Badan dia tu tak sihat, sakit, keluarlah bisul, keluarlah panau, keluarlah kayak. Jadi orang zahir, orang fake ni, dia akan ambil ubat sapu. Tak cukup sapu lagi. Dia rawat yang luar saja. Tapi kalau ikut jalan tasawuf, kena rawat yang dalam. Maksud dia kena makan ubat, kena jaga perut, jaga makanan. Makanan-makanan tak berkhasiat jangan makan. Makanlah madu. Lepas tu kena berbekam pula, tarik yang tak elok dari dalam tu. Barulah cantik. Kan? Macam orang sekarang, dia rasa nak cantik, badan dia tak mau jaga kan. Makanan-makanan semua tak mau jaga, dalaman tak mau jaga. Dia pakai make up je. Orang juga memang cantik lah make up kan. Memang lawa lah. Tapi bila buang make up dah tak lawa. Sebab apa? Dalaman dia tu tak jaga. Kalau ikut jalan tasawuf, dia jaga yang bahagian dalam. Barulah dari dalam terkeluar dia punya kecantikan. Macam kereta tadi, kalau ikut tasawuf, luar pun bagi cantik, dalam pun bagi cantik. Enjin-enjin pun bagi cantik. Barulah kena. Orang ramai menempuh amalan zahiriah, bukan amalan batin dengan mensucikan hati nurani, adalah kerana amal zahiriah itu mudah. Kita nak ajar orang semayang mudah. Ajar bacaan, suruh dia hafal, suruh dia menghadap kiblat, ikut tu imam. Cara takbir macam ni, cara rukuk macam ni, cara bagi salam macam ni. Nak ajar yang tu senang. Tapi nak ajar hati dia bagi khusyuk susah. Tu maksud kata Imam Ghazali. Jadi orang, dia nak dapat nama, dia ajar yang zahir. Dia ajar yang zahir. Ajar cara-cara semayang yang zahir ni, selesai, jadi orang kata hebatlah ulama tu. Tapi dia ajar yang zahir saja, yang dalam dia tak ajar. Cara nak khusyuk dia tak ajar. Ni Imam Ghazali tak setuju. Kata Imam Ghazali, seumpama orang sakit badan dia nak sapu dari luar saja. Ubat dia tak mau makan. Sebab ubat ni pahit. Nak ubat nak bagi baik, tak mau, ubat tak mau. Sebab ubat pahit, nak sapu dari luar saja. Bila nak sapu dari luar saja, penyakit dia tak hilang, dia kena makan ubat. Tapi orang-orang zaman itu, kalau semayang ni nak betul yang luar saja. Yang dalam dia tak mau kisah dah. Tu Imam Ghazali, dia tak setuju, dia karang kitab ni, Ihya Ulumuddin. Maksud dia menghidupkan ilmu-ilmu agama. Zaman itu ilmu agama ni memang ada, ulama memang ramai. Tapi seolah-olah tak ada roh. Bila tak ada roh, Imam Ghazali dia karang kitab ni supaya ilmu agama ni ada roh balik. Yang dalaman pun dia ambil berat juga. Kalau engkau mencari akhirat, carilah kelepasan dan melarikan diri dari kebinasaan. Maka berusahalah mempelajari ilmu penyakit batin dan cara merawatnya. Kata Imam Ghazali, kalau kita betul-betul nak berjaya di akhirat, jangan setakat belajar yang luar-luar saja. Macam semayang tadi, setakat rukun, syarat, sah apa semua, hafal, tiru perbuatan, setakat tu saja jangan. Dia kena bahagian dalam sekali, bahagian batin sekali. Bahagian batin ni dan cara merawat dia. Kalau kita tak khusyuk masa semayang, macam mana cara nak rawat? Kalau kita rasa tak ada rasa kehambaan masa semayang, duk rasa macam pendekar diri kita kan. Angkat takbir macam pendekar masa semayang tu, rasa macam pahlawan. Patutnya dekat Tuhan kita rasa diri kita kerdil. Macam mana nak bagi hilang perasaan tu? Yang ni Imam Ghazali nak ajar. Jadi kata Imam Ghazali, benda-benda ni akan dihuraikan kemudian. Dalam kitab Ihya juga, satu bab bertajuk bahagian yang membinasakan. Inilah sifat-sifat mazmumah. Tamak, haluba, tak takut dengan Tuhan, cintakan dunia, tak ada qanaah, tak cukup-cukup, cepat marah. Semua sifat-sifat tu kita nak buang. Paling-paling kurang pun kita nak kekang bagi dia tunduk. Kemudian satu bab lagi, bahagian yang melepaskan, bahagian yang menyelamatkan. Yang ni sifat-sifat mahmudah. Qanaah, berpada dengan apa yang ada. Macam mana nak jadi zuhud,
Macam mana nak rasa bersyukur, macam mana nak rasa kehambaan, semua tu akan kita lalui. Tapi jauh lagi, lambat lagi. Sesungguhnya kalau hati kita ni bila dah keluar dah sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat mazmumah, barulah boleh masuk sifat-sifat mahmudah. Dia tak boleh kalau kita duk simpan perangai yang tak elok pun kita duk simpan, lepas tu kita nak masuk perangai yang elok. Dia tak boleh, dia berlawan dalam tu. Macam minyak kereta itu lah kan? Bila dah cukup 3 bulan ke, minyak hitam dalam kereta ni dia kena tukar. Maksud dia kena keluar minyak yang kotor tu, masuk minyak yang baru. Barulah dia cantik. Tapi setengah orang tak mau. Minyak yang lama tu dia rasa sayang. Biarlah minyak yang lama ni hitam karat pun biarlah. Masuk je minyak yang baru. Bila buat macam tu, rosak kereta. Hati kita pun sama. Kalau tak buang minyak-minyak yang kotor tu, sifat mazmumah tu, tiba-tiba kita nak pergi mengaji, baca Quran, semayang kan, dia memang hati tak boleh tenang. Sebab dia duduk berlawan di dalam. Yang mazmumah pun ada, yang mahmudah pun ada. Bila dia berlawan di dalam tu, tak ke mana lah kita, di situ lah. Jadi nak bagi cantik hati kita, kena buang dulu yang mazmumah tadi tu. Air akuarium yang kotor tu kena buang. Lepas tu barulah masuk yang mahmudah. Air akuarium yang cantik lagi masuk, barulah hati kita jalan. Kata Imam Ghazali, janganlah engkau menghabiskan waktu dengan fardu kifayah, apatah lagi apabila sudah berdiri segolongan anggota masyarakat yang mengerjakannya. Dalam kampung kita dah ada 10 orang pandai mandi mayat, cukuplah tu. Kita pun sampai nak tumpu semua orang bagi belajar mandi mayat, payahlah juga. Sebab ilmu lain pun ada. Ilmu berbekam nak kena ada orang juga. Ilmu berniaga nak kena ada orang juga. Jadi bahagi-bahagi tugas.